Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Aina Farisha binti Muhammad Razib. Saya daripada kelas 5G. Hai, nama saya Nur Najiha binti Sain. Saya dari kelas 5G. Nama saya Nur Aina Natasha binti Muhammad Razib dari kelas 5G. Kami akan menerangkan tentang tumbuh-tumbuhan. Konsep tumbuh-tumbuhan. Ini kebun kecil saya. Kebun kecil saya ada banyak pokok. Dalam kebun kecil saya ada pokok tomato. Saya sayang kebun kecil saya. Konsep modul ini bertujuan bagi memperkenalkan kepada kanak-kanak bahawa kebun kecil dapat menanam banyak pokok. Mereka dapat merasai pengalaman bercucuk tanam. Aktiviti 1. Mengumpul jenis tumbuh-tumbuhan di sekitar tadika seperti bunga, daun, akar dan batang kayu. Guru meminta kanak-kanak untuk mengumpulkan jenis tumbuh-tumbuhan di sekitar tadika. Ianya bertujuan untuk memperkenalkan kepada kanak-kanak bahawa terdapat pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar mereka. Sekiranya kanak-kanak dapat mengumpul pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan, guru akan menerangkan tumbuh-tumbuhan yang mereka temui. Pentaksiran 1. Menceritakan tentang bahagian tumbuh-tumbuhan mengikut saiz dan bentuk. Kanak-kanak diminta untuk menceritakan tentang bahagian tumbuh-tumbuhan yang mereka telah kumpul. Jadi, guru akan buat penilaian berdasarkan penceritaan mereka. Sebagai contoh, kanak-kanak telah mengumpul batang yang pelbagai jenis, sama ada berbatang keras, batang lembut dan sebagainya. Selain itu, kanak-kanak dapat menceritakan tentang batang yang mereka temui, jenis bunga, saiz daun dan pelbagai jenis akar. Okey, mari kita kenal bahagian tumbuh-tumbuhan. Okey, bahagian tumbuh-tumbuhan yang paling penting untuk kamu tahu ialah bunga, daun, buah, batang dan juga akar. So, bahagian-bahagian ini adalah bahagian yang perlu awak kenal dan awak tahu nama-namanya. Okey? Alright. Okey, murid-murid semua, setiap tumbuhan mempunyai ciri bahagian yang berbeza. Cuba teka nama tumbuh-tumbuhan ini. Cikgu rasa ada yang kenal nama pokok, ada yang tidak, kan? Okey, baiklah. Untuk kita tahu ciri-ciri bahagian tumbuhan, kita ada 4, ya. Kalau kita lihat di sini, cikgu ada sertakan ciri bahagian tumbuhan yang perlu kita tahu 4, iaitu bunga. Ada pokok yang berbunga seperti pokok bunga kertas, bunga raya, bunga ros, okey. Dan ada juga pokok yang tidak berbunga. Contohnya pokok paku pakis, cendawan dan lain-lain lagi. Okey. Baiklah, kemudian kita ke ciri yang seterusnya iaitu batang. Okey, pokok durian batangnya berkayu. Okey, selain daripada pokok durian, banyak lagi pokok-pokok yang batangnya keras dan berkayu. Okey, contohnya pokok buah-buahan seperti manggis. Okey, banyaklah lagi kamu boleh perhatikan dekat sekitar rumah kamu, pokok apa yang berkayu batang dia. Okey, bagi yang tidak berkayu adalah seperti pokok betik, pokok pisang dan lain-lain lagi. Okey, ciri bahagian tumbuhan yang seterusnya, mari kita lihat. Adakah murid tahu nama pokok-pokok ini? Okey, ini pokok bunga ros. Daun bagi pokok bunga ros ialah berurat jejala, manakala pokok jagung berurat selari. Okey, apa dia jejala murid-murid? Okey, kita lihat kat sini, daun ni dia ada urat yang bercabang-cabang macam ni. Okey, ini kita panggil jejala. Okey, kamu boleh lihat kat pokok di sekitar rumah kamu, ada tak urat daun urat jejala. Okey, yang ini dia ada garis halus tegak macam ni. Ini kita panggil selari. Okey? Dan bagi ciri akar, ada akar tunjang dan akar serabut. Okey, kalau urat tu daun tu jejala, biasaannya akarnya tunjang. Manakala kalau daun tu selari, akarnya serabut. Nampak selari, serabut. Kebanyakan pokoknya
Okey, kalau kamu lihat yang serabut ni, dia tak ada satu bahagian akar yang panjang keras macam ni. Yang ini ada satu bahagian akar yang ke bawah. Okey. Baiklah. Kalau kamu dah tahu ciri-ciri bahagian tumbuhan, daun, akar tadi, bunga dan batangnya. Okey, mari kita lihat apakah kepentingan bahagian tumbuhan. Okey, kita lihat yang pertama, bunga. Okey. Saya bunga, saya akan bentukkan menjadi buah dan biji benih. Saya penting untuk pembiakan tumbuhan. Okey, bunga ni dia akan jadi buah ya murid-murid, dan dalam buah tu nanti ada biji benih. Okey, kemudian biji benih tu kita boleh tanam untuk pokok yang lain. Itu yang penting untuk pembiakan. Okey, yang ni daun. Okey, saya daun. Tugas saya ialah membuat makanan. Okey, daun ni lah berfungsi untuk buat makanan bagi tumbuh-tumbuhan. Saya akar. Saya menyerap air dan nutrien daripada tanah, dan saya juga menyokong pokok. Okey, akar ni sangat penting murid-murid supaya pokok tak mudah tumbang. Okey, dan pokok akar ni juga dia tolong serap air dari dalam tanah, okey, untuk digunakan oleh tumbuh-tumbuhan tersebut. Okey, kemudian dan ini lihat saya batang. Tugas saya ialah mengangkut air dan nutrien daripada akar ke daun, dan mengangkut makanan dihasilkan oleh daun ke bahagian lain tumbuhan. Okey. Nutrien yang diserap oleh akar tadi, batang ni tolong bantu. Okey, untuk mengangkut ke daun. Dan daun yang buat makanan tadi, okey, akan dibantu oleh batang ni ke bahagian-bahagian lain. Okey. So itulah kepentingan tumbuhan. Daun, bunga, daun, akar dan juga batang. Okey, berbeza tapi serupa. Pokok ni berlainan jenis tak sama, tapi ada ciri yang sama antara mereka. Okey, kita lihat. Okey, pokok bunga raya berbunga. Ros juga berbunga. Okey, apakah bahagian lain yang serupa pada pokok ini? Okey, kita lihat daun pokok bunga ros dengan daun pokok bunga raya. Okey, dia berurat jejala. Okey, akar pokok bunga ros dan akar bunga raya jenis akar tunjang. Dan batang pokok bunga ros serta bunga raya jenis batang berkayu. Okey, kamu lihat ciri-cirinya serupa walaupun pokoknya berbeza. Aktiviti kedua ialah mengenal pasti pokok tomato berdasarkan gambar di bawah. Yang pertama, daun. Yang kedua, buah tomato. Yang ketiga, batang. Yang keempat, akar. Yang kelima, bunga tomato. Mari mengenal bahagian pokok tomato. Daun. D-A-U-N. Daun. Ini buah tomato. B-U-A-H. Buah. T-O-T-O. M-A-M-A. T-O-T-O. Tomato. Ini buah tomato. Ini batang. B-A-B T-A-N-G tang. Batang. Ini batang tomato. Ini akar. A-A-K-A-R kar. Akar. Ini akar tomato. Ini bunga tomato. B-U-N-G-A. Bunga. T-O-T-O-M-A. T-O-T-O. Ini adalah bunga tomato. Pentaksiran 2 ialah kanak-kanak perlu mengisi tempat kosong dengan pilihan jawapan yang diberikan di atas dan masuk ke dalam kotak. So, sekarang kita boleh letakkan perkataan di bahagian pokok tomato seperti daun, buah tomato, bunga tomato, batang dan
last sekali ialah akar. Bye. Mula kita hiris dulu tomato. Okey. Hiris keping-keping tomato. Iris macam ni. Okey. Lepas tu baru kita masukkan ke dalam tanah. Okey, jom. Kita nak tanam tomato. Iris tomato. Kambus je tomato tu dalam tanah macam tu. Lepas tu tengok dunia habis. Dah siap. Ini bayam Brazil. Ni bayam Brazil. Ini daun pudina. Daun pudina. Ini kunyit. Ni kunyit. Ini lada. Daun Lada kunyit. besar. Mana lada ni? Ni lada besar. Ni apa, lidah jin. Ini dah jin. Ini aloe vera. Lidah jin. Ini aloe vera. Pokok delima. Pokok delima ada 3 pokok. Ni pokok dah 5. Ada 3. Okey, aktiviti yang ketiga ialah mengenal pasti jenis-jenis bunga. Saya juga telah mengisi gambar berserta dengan nama bunga tersebut. Jadi kanak-kanak mudah untuk mengenal pasti jenis bunga dan mereka boleh mengeja untuk mengetahui nama bunga tersebut. Gambar bunga yang pertama ialah bunga ros, gambar yang kedua ialah bunga raya, gambar yang ketiga ialah bunga lili, gambar bunga yang keempat ialah bunga orkid. Pada setiap suku kata, saya telah membuat warna merah dan hitam supaya kanak-kanak dapat membaca dan mengeja dengan baik, jadi mereka tidak perlu keliru dan mereka akan membaca dengan betul. Pentaksiran 3, hasilkan kolaj menggunakan kertas warna yang diberikan dan mengikut contoh gambar di atas. Guru perlu menyediakan gam, gunting dan kertas warna. Jadi, mereka akan membuat aktiviti ini bersama dengan guru untuk mengelakkan kecederaan. Okey, ini ialah gambar-gambar bunga yang telah saya berikan untuk mereka membuat kolaj dengan cantik dan menarik. Kanak-kanak membuat kolaj dengan mengikut contoh gambar yang telah diberikan pada aktiviti 3. Jadi mereka sangat mudah untuk mengenali bunga-bunga ini dan mereka akan dapat membuat sesuatu yang kreatif dan lebih baik.